Yo guys, and welcome to my video. Aku ada berita baik dan juga berita buruk untuk orang yang nak beli telefon tahun 2023. Sebab korang akan ada benchmark yang baru untuk beli pada harga RM1,500 ke bawah tau. So dekat sini aku ada Honor X9A. Telefon ni akan launch tahun 2023. So basically kita ambil telefon ni daripada masa depan lah kan. Okay, apa yang membezakan telefon ni daripada orang lain adalah dia actually tahan lasak in terms of screen. Actually, Honor nampak gayanya dah buat uji kaji, dah tengok orang ramai komplain ataupun ramai sangat jatuhkan phone, dan skrin adalah benda yang pertama sekali akan pecah dan merisaukan orang. Kalau panel belakang, kat tepi pecah ke kemik ke tak kisah sangat, tapi kalau skrin, orang ramai macam upset lah, sakit hati dan sebagainya sebab nak replace ataupun wajib replace kalau nak guna. So dekat sini Honor kata dia dah buat screen dekat sini lagi tough dan dinamakan sebagai Ultra Tough OLED Curve Display. Nampak tak dinamakan screen based on dia punya toughness. Tapi kita tak buat benda tu macam let slide macam tu je. Honor claim macam tu je. Kita akan buat test juga nak tengok betapa keras screen ataupun mungkin tak keras langsung. Alright, mula-mula sekali kau mesti tahu specs je. Apa yang membuatkan telefon ni a bit special adalah untuk harga RM1,500 ke bawah, dia ada curve display dekat tepi ni, dan kau boleh nampak actually dia punya curve tu memang betul-betul significant. Dan dia punya content pun akan berubah sikit kalau korang nak tahu. So biasa orang pakai telefon flagship akan nampakkan sebuah telefon curve display ni lagi premium, lagi lawa dan obviously lagi mahal lah kan. Tapi dekat sini Honor just tawarkan bawah RM1,500. How cheap and awesome is that? Lepas tu keras lagi. Okay, not just that, kalau kau nak tahu dia juga pakai screen 120Hz. Biasanya untuk harga RM1,500 ni like bawah like 90Hz je kan paling tinggi. Nampak gayanya Honor boleh tahan lagi dia punya cost. Mungkin dia ada cut cost dekat lain. Nanti kita akan ambil tahu. Untuk curve display actually ramai orang akan komplain kata dia punya screen akan ada mistouch kan. So bila pegang je dan nak scroll akan bagi masalah. Tapi dekat sini Honor sebenarnya dia ada AI untuk kesan korang punya mistouch tu supaya tak berlaku. Dan korang boleh scrolling, genggam telefon macam biasa. Tak adalah macam fidgeting finger macam ni kan, nak kena pegang betul-betul tepi so that tak terpegang dia punya curve display untuk elakkan that unnecessary mistouch dekat dia punya curve display. So dekat sini Honor boleh buat benda tu dengan sangat-sangat baik, dan kau boleh tengok sendiri bila scroll social media, bila genggam macam ni tak ada masalah dan tak ada mistouch. Tu yang paling penting untuk sebuah telefon yang pakai curve display. Dan untuk orang yang suka buat scrolling time tengah malam kan, duduk atas katil dan sebagainya kan, korang akan ada masalah dengan mata korang ni akan rasa sakit dan akan rasa letih bila buat ataupun bila tengok skrin. Sebab kebanyakan telefon normal yang ada rendah dia punya hertz. So dekat sini dia ada PWM dimming yang mana korang actually tak rasa letih dan korang pun tak ada rasa sakit mata bila tengok telefon ni. Time brightness tengah sangat-sangat low. Aku tak nak buang masa korang, aku nak test juga. Personally aku curious nak tahu sama ada apa yang Honor cakap tu betul ataupun tak. So sekarang ni aku ada 5 chestnut dan kita akan tengok keberapa skrin ni akan pecah ataupun mungkin tak pecah langsung. In additional, aku pergi dekat peti ais rumah aku tengok apa yang ada. So aku nampak buah ni. So aku harap orang tak marah lah aku ambil kejap. Ataupun mungkin tak dapat nak letak lagi dah lepas ni. Okay, yang pertama sekali kita akan test chestnut ni dulu. Okay, aku dah setkan phone ni on dan kita nak pastikan telefon ni on dan juga skrin dia tak pecah. Tu yang paling penting. And benda yang pertama sekali mestilah kita akan buang dia punya screen protector dulu. Sebab screen protector ni kadang-kadang boleh menipu juga. Screen protector dah buang. So sekarang kita akan pecahkan. Alright, moment of truth untuk chestnut ni. Dan untuk screen dia juga, tengok siapa yang tewas. Okay, 1, 2, 3. Oh my god. Okay, tak ada kesan apa-apa. Tapi kau boleh tengok dekat sini chestnut dia dah pecah tau. So kita akan buat lagi. Actually tangan aku pula yang sakit. Okay, satu dah settle. Yang kedua pula yang ni a bit different, tapi bahagian ni yang paling keras. Okay, dia buat screenshot tapi tak apa. Still function. Oh, nampak gayanya chestnut ni keras sangat-sangat.
Oh, tangan aku dah ada shock. Kita tukar sekejap angle. Allah, jatuh. Nampak kayaknya kamera aku yang jatuh, guys. Ini nombor apa ni? Nombor 2 baru. Okey. Kali kedua. Ya Allah, tangan aku pula yang sakit. Dan chestnut ni tak pecah pun. Telefon ni pun tak pecah. Aduh. Perlu ke kita buat benda ni? Okay, you know what? Kita tukar kacang lah. Untuk kebaikan tangan aku. Oh, okay. Yang ni kemik sikit. Ya Allah, telefon aku lah yang jatuh. This is not a good test. Macam mana ni? At least salah satu lah yang pecah kan? You know what? Kita buat macam ni. Okay, dah pecah dah. Dan skrin ni still lagi ongoing. Yang kedua. Seterusnya. Pecah pun. Yang ketiga. Dan seterusnya. Yang keempat. Yang keempat. Yang kelima. Yang ni paling degil tak silap aku. Still hold pretty well. Look at that. Dan semuanya pecah. Kita akan test yang last kali. This is mega. Aku sebenarnya tak patut lah buat benda ni. Sebab should we do it? Okay, you know what? Aku akan try buat sebaik yang mungkin. Skrin tak pecah, buah yang tak pecah. Apa jadi ni? Ya Allah. Bagilah tangan aku kekuatan sepatutnya. Okay, you know what guys? Aku dah sakit tangan. So, buah ni actually pecah juga. Tapi dia tak adalah sampai berterabur macam kacang ni. So, nampak gayanya kacang kosong. Dan telefon ni 5. Ataupun sekali dengan buah ni lah. So buah ni selamat boleh masuk balik dalam peti ais. So mungkin orang takkan perasan. Atau mungkin masa dibuka nanti dah jadi air dah dalam tu. Alright, tu adalah toughness untuk telefon daripada Honor ni, iaitu Honor X9A 5G. Dan aku boleh kata skrin dia sangat-sangat orang kata best lah untuk buat this kind of test. And selamat especially. Dan membuatkan aku kata korang pakai telefon ni pun still takkan rasa risau kalau terjatuh contohnya. So aku sangat-sangat puji dengan apa yang Honor buat dekat dia punya glass dalam sini. And dia bukan pakai Corning Gorilla Glass. Dia ada dia punya signature sendiri untuk buatkan skrin ni lagi kuat. Skrin ni juga actually dapat Honor Gold Label. Dan Honor rasa sangat-sangat confident sampai bagi jaminan skrin retak sampai 180 hari bermula daripada hari yang korang beli tu. Dan cakap pasal dia punya skrin, sekarang kita pergi dekat dia punya performance pula. Untuk dia punya processor dekat sini actually dia pakai Snapdragon 695. Untuk orang yang nak tahu, Snapdragon tu actually dilancarkan pada tahun 2021 ataupun late 2021. Still a last year punya kan, kalau diikutkan. So boleh kata performance pun not bad lah untuk 6nm. Dia jimat bateri dan sebagainya. Dan apa yang penting juga, dia boleh tawarkan sampai 13GB RAM. So dia ada 5 virtual RAM untuk korang upgrade daripada 8GB RAM tu. So dekat sini boleh kata sesuai sangat-sangat untuk korang beli tahun 2023 especially. Dan benda ni pun jimatkan kos 8GB ataupun 13GB RAM. Lepas tu mesti korang cakap kan, alah, bawah 1500 mestilah dia punya storage rendah kan. Untuk dekat sini dia pakai 256GB. So it's quite besar. Korang boleh rakam video, korang boleh tangkap gambar sebanyak mana yang korang nak, korang boleh download game sebanyak mana yang korang nak. So dekat sini banyak headroom untuk korang guna dalam masa 2 tahun tu. Dan untuk orang yang pentingkan reliability tu untuk sebuah telefon Android, dekat sini actually dia pakai Magic UI 6.1. So dia sangat-sangat fokuskan untuk buatkan performance dekat dalam ni sangat-sangat constant, ataupun at least dia tak orang kata laggy lah. So dia tak ada macam crash apps, dia tak ada macam slow performance, dia tak ada laggy sangat-sangat sampai buatkan nak buka apps so lambat. So dekat sini korang sendiri boleh tengok performance. So that in times korang actually tak
tak perlu nak risau sebab over time dia still akan improve. Apa yang aku suka juga dekat sini adalah dia punya kamera 64 megapixel untuk dia punya main sensor. Dan orang kebanyakannya pentingkan dia punya main sensor je kan. So untuk RM1,500 korang tak boleh nak harap lebih lah sampai semua benda boleh pergi sampai 100 megapixel kan. 64 megapixel is enough. Dan tangkapan gambar dia pun ataupun hasil gambar dia pun boleh kata sangat-sangat bagus in terms of colour, in terms of sharpness, korang sendiri boleh tengok. And dia punya depth pun bila tangkap gambar bunga, bila tangkap gambar pokok, bila tangkap gambar landscape akan nampak sangat-sangat nice. And korang pun tak akan dapat determine tu pakai kamera apa. And kebanyakannya orang akan cakap telefon tu adalah telefon flagship kalau cakap pasal dia punya camera quality. Itu apa yang aku suka dekat Honor X9A dekat sini. Benda yang penting juga dia ada mode AI dia sendiri. Lepas tu kalau korang nak guna filter, dia ada onboard filter untuk dia punya apps. Kebanyakan telefon ada, tapi dekat sini aku nak beritahu dia ada juga. Other than that, aku boleh kata dia punya battery is actually quite decent. 5100 mAh. Kebanyakan orang akan kata macam normal lah kan untuk telefon yang murah. Tapi sebenarnya untuk 5100 mAh, yang penting adalah dia punya battery life. Kalau pakai bateri besar tak tahan lama tak boleh juga. So telefon ni actually boleh tahan sampai 2 hari kalau kau guna macam biasa untuk scroll social media. Cumanya kalau kau main game mungkin ada efek sikit lah macam 1,5 hari. Tapi still boleh tahan lebih daripada sehari. Tu yang penting sebenarnya. Tapi tak adalah sampai 24 hours nak main game kan. Main sekejap sejam 30 minit tu is orang kata benda yang normal lah. Props untuk Honor juga sebab dia boleh buat telefon ni actually nipis. Kalau aku tunjukkan dekat korang dekat luar kan, korang cakap telefon ni pakai berapa mAh? Kebanyakan orang akan cakap 3000 je. Tapi 5100 mAh and sangat-sangat nipis dan ringan 175 gram akan buatkan telefon ni nampak macam sangat-sangat mustahil untuk dihasilkan kan. Not just that, dia juga boleh support sampai 40 watt charging speed. So untuk orang yang pentingkan fast charger, Honor actually bagi sekali dalam kotak. Tu yang penting. Dan untuk harga RM1,500 korang tak perlu nak berbelanja lebih. Banyak benda yang Honor letak yang sepatutnya tak letak still ada untuk telefon harga bawah RM1,500 ni. So itulah apa yang aku boleh cakap tentang Honor X9A 5G. Dan aku sangat suka untuk harga yang ditawarkan dekat sini. Harga dia boleh tahan juga RM1,499. Dulu kena cari harga yang mahal juga untuk dapatkan skrin macam ni. Untuk orang yang pentingkan toughness dan ada orang pakai case sampai tebal nak mampus, still bila jatuh yang belakang tak pecah tapi skrin pecah. Tapi dekat sini korang tak perlu nak risau sebab skrin dia memang betul-betul kuat. Tu apa yang aku suka dengan telefon ni. So orang yang selalu pergi naik motor contohnya atau buat aktiviti lasak, this is the one you should get lah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I will see you guys on the next video. Bye.